Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar semua? Salam pagi subuh Jumaat yang diberkati. Saya dalam perjalanan ke Batu Pahat untuk berkongsi dengan rakan-rakan di sana mengenai surah Al-Muluk selama satu hari. Pada hari ini insya-Allah ada satu ayat yang sangat memberikan makna yang besar kepada saya daripada surah yang selalu kita baca sebelum tidur ini, iaitulah Bismillahirrahmanirrahim, wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidhatis sudur. Rahsiakanlah ucapanmu atau nyaringkan ucapanmu, sesungguhnya dia maha mengetahui tentang segala sesuatu di dalam hati kamu. Apabila kita bertemu dengan ayat ini, seseorang boleh sahaja memahami ayat ini hanya dengan melihat kepada terjemahan ayat ini sahaja, tanpa kita melihat asbabun nuzul ataupun tanpa kita melihat ayat sebelumnya dan ayat-ayat sebelumnya. Seseorang sudah boleh mendapat pengajaran yang sangat bermakna daripada ayat ini. Iaitulah ayat ini mengajar apa jua ucapan yang kita ungkapkan, sama ada ucapan itu secara bisik-bisikkan, secara rahsia yang tidak didengari oleh orang-orang lain yang berdekatan dengan kita, ataupun ucapan itu kita nyatakan secara kuat ataupun secara terang-terang. Yang pasti Allah mengetahui apa sebenarnya yang terkandung di dalam hati kita. Maka sebab itu seseorang itu dikira berdosa ataupun sebaliknya di sisi Allah adalah berdasarkan apa yang ada di dalam hatinya, apa yang ada di dalam intention, dalam niatnya. Jadi ayat ini kalau untuk anak-anak kita di akhir zaman macam sekarang ini sangat penting untuk jadi pendinding mereka daripada melakukan sebarang chatting, sebarang perbualan di media sosial ataupun di WhatsApp dan seumpama dengannya yang bersifat rahsia. Ayat ini boleh menjadi benteng pertahanan yang kuat kepada mereka bahawasanya Allah mengetahui apa yang mereka sembang-sembangkan secara rahsia. Sebab pada waktu ini bukan mudah untuk ada kekuatan ini kepada anak-anak kita yang diuji Allah, ya, di akhir zaman seperti sekarang ini, untuk percaya bahawasanya perbualan mereka lelaki dengan perempuan ataupun perempuan dengan lelaki ini ada yang menonton, ada yang melihat, ada yang merakamkan. Tapi ini adalah peringkat pertama. Seseorang apabila berinteraksi dengan Al-Quran, insya-Allah dengan melihat ayat itu sahaja dia sudah mendapat kekuatan. Apa kata kalau ayat ini kita cuba naik ke peringkat yang kedua, di mana peringkat yang kedua adalah dia diberitahu ataupun dia mendapat maklumat pada ayat ini ada asbabun nuzul, adanya sebab-sebab penurunan. Tuan-tuan, tidak semua ayat ada asbabun nuzul dan tidak semua surah ada asbabun nuzul, khususnya surah-surah Makkiyah. Bahkan banyak hadis-hadis tentang asbabun nuzul ataupun athar yang tidak ada sanad yang kuat. Jadi tetapi yang pastinya apabila ada asbabun nuzul yang kuat kepada sesuatu ayat, di situ sebenarnya ada peranan untuk membantu tadabbur. Apa maksud tadabbur? Untuk kita memahami makna ayat ini dengan lebih mendalam. Apabila ayat yang saya bacakan tadi disemak dari sudut asbabun nuzul, rupa-rupanya ada asbabun nuzul kepada ayat tersebut. Iaitulah para alim ulama kita menakalkan apa yang disebutkan pada hadis ini adalah ayat ini turun kerana musyrikin Quraisy telah berkata sesama mereka supaya jangan kuatkan, jangan nyaringkan sangat keputusan kita untuk melakukan sesuatu kemudaratan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mesyuarat ni jangan terlalu kuat sangat cadangan-cadangan kamu untuk menimpakan sesuatu yang negatif kepada Muhammad supaya Tuhannya tidak mendengar. So kecek tu biar slow sikit, demo tu Abu Jahal, Abu Lahab dan seumpama dengannya. Ini yang disebut dalam asbabun nuzul, yang menyebut mengenai sesama pimpinan Quraisy. Mereka berbicara supaya perlahankan sedikit tone kamu supaya tidak didengar oleh Rabbu Muhammad. Tiba-tiba turun ayat ini, yang mana ayat ini memberikan ancaman kepada Quraisy bahawasanya
konspirasi mesyuarat sulit mereka pun sebenarnya telah didengar oleh Allah. Lalu Allah Ta'ala berfirman, kamu rahsiakanlah ucapanmu wahai Quraisy, ataupun kamu jaharkan sekalipun segala minit mesyuarat kamu, segala apa yang kamu bincangkan secara rahsia, bahkan yang ada di dalam hati kamu sekalipun ia dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Nabi diberitahu tentang apa yang kamu bincangkan dalam mesyuarat sulit kamu. Jadi tuan-tuan, bila kita tengok asbabun nuzul, kita dapat pengajaran yang lain pula berbanding dengan pengajaran yang tadi yang saya kaitkan dengan anak-anak kita. Di mana dengan kita melihat asbabun nuzul, dia membantu kita tadabbur ataupun meraih makna yang lebih baik, meraih makna yang lebih banyak daripada ayat yang sama. Di mana ayat itu kalau berdasarkan perspektif asbabun nuzul, dia mengajar kita apa jua perancangan sulit musuh-musuh Allah, apa jua perancangan sulit musuh-musuh Islam dan musuh-musuh, yakni orang-orang yang tidak senang dengan perjuangan agama yang kita bawa, semua itu jangan dirisau wahai para pendakwah. Allah Subhanahu wa taala sangat mengetahui perancangan mereka dan Allah ada cara untuk membenam dan memusnahkan perancangan mereka. Jadi usah dirisaukan. Allah tahu apa dalam hati benak sanubari mereka. Mereka itu berada dalam genggaman Allah. Jadi ayat ini juga memberi semangat kepada para pendakwah seperti kita untuk meyakini bahawasanya urusan mereka yang tidak senang dengan agama ini kita serahkan pada Allah. Tugas kita hanya menyampaikan, hidup mati di tangan Allah. Kerana ini pun antara yang ditekankan dalam surah Al-Muluk, hidup mati kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah di dalam urusan Allah. Alladhi khalaqal mauta wal hayah, dia yang menentukan, yang menciptakan mati dan hidup. Qul ara'aytum in ahlakani Allah, hidup mati di tangan Allah sebenarnya. Dan itu yang kedua, tahu tak tuan-tuan? Dan apa kata kita pergi dengan lebih dalam pada ayat yang sama, kita naik ke peringkat yang ketiga. Peringkat pertama tadi kita tengok secara isolated, tidak dikaitan dengan asbabun nuzul dan tidak dikaitan dengan ayat-ayat sebelumnya. Peringkat yang kedua, kita menjenguk asbabun nuzul dan bagaimana asbabun nuzul membantu kita untuk lebih mendalami makna. Yang ketiga ni lebih best bagi saya, di mana kita menjenguk ayat sebelum daripada ayat ni. Kita melihat apa ayat yang muncul sebelum ayat wa asirru qaulakum. Lalu bila kita tengok pada ayat sebelumnya, innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir, sesungguhnya mereka yang takut kepada Tuhan mereka ketika gaib, pada mereka ada keampunan dan ganjaran yang besar. Maka muncul pula ayat selepas itu, rahsiakan ucapanmu ataupun kamu jaharkan, Allah tahu apa dalam isi hati kamu. Maka bila kita tengok pada ayat sebelumnya, maka fahamlah kita ayat ini adalah memberikan tafsiran bahawasanya Allah mendengar apa yang dirintih oleh hamba-hambanya di malam hari, yang bangun malam, yang berqiyamul lail, yang takut pada azab Allah, yang mengharapkan keampunan, yang mengharapkan ganjaran syurga. Lalu kerana mereka bangun pada malam itu kerana takut pada Allah, innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir, lalu Allah respon kepada doa mereka. Dan doa ni orang tak ucap kuat-kuat, orang ucap secara berbisik-bisik dengan Allah, orang panggil munajat di waktu tidak ada orang melihat mereka bangun pada malam itu. Allah memberikan jaminan Allah Maha mendengar rintihan mereka, bisikan mereka, munajat mereka pada malam itu. Dengan Allah berfirman, wa asirru qaulakum, seolah-olah wahai orang beriman yang sanggup bangun pada malam ini, tatajafa junubuhum anil madaji', yang bangun pada malam Jumaat ini, ya contohnya pada malam Jumaat ini, aku dengar doa kamu yang dilafazkan secara rahsia. Apatah lagi sekiranya kamu berdoa dengan bentuk yang memohon kepada Allah supaya benar-benar mendengar permintaan kamu, ataupun yang kamu sebut secara lantang, namanya dakwah secara jahar, awijharubi, yang pasti Allah mendengar bukan sekadar lafaz kamu. Sebelum ia menjadi lafaz kamu, apa yang terlintas dalam hati kamu yang kamu mohon kepada Allah, itu juga sudah ada di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, apabila kita melihat daripada perspektif munasabah ayat, maka ia menjadi lebih indah daripada nas yang sama, di mana ia memberikan satu keyakinan bahawasanya Allah Maha mendengar apa yang dirintihkan oleh hamba-hambanya di malam hari. Allah Subhanahu wa taala bahkan respon, walaupun kita tak dengar respon tu daripada langit, tetapi sebenarnya Allah memberikan respon kepada doa orang-orang mukmin.
Orang-orang mukmin diuji Allah untuk percaya yang Allah akan memperkenankan permintaannya meskipun tidak mendengar sebarang suara ataupun tidak menerima sebarang surat daripada langit. Tetapi ayat yang muncul selepas innal ladina yakhshawna rabbahum ini menunjukkan Allah tidak akan mengecewakan orang-orang beriman. Dia perlu percaya bahawasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jawapan insya-Allah kepada permintaan yang benar-benar bil ghaib, ya, permintaan yang benar-benar ikhlas dilafazkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat yang sama ada 3 peringkat manusia boleh melaluinya. Peringkat biasa-biasa adalah peringkat yang hanya melihat ayat itu sahaja, hatinya tersangkut pada ayat itu sahaja, tidak dikaitkan dengan asbabun nuzul, tidak dikaitkan dengan ayat sebelum. Peringkat yang kedua, dia memahami juga asbabun nuzul, lalu dia mendapat satu makna yang baru daripada ayat yang sama. Dan peringkat yang ketiga adalah dia bukan sekadar tahu asbabun nuzul dan dia bukan sekadar mengetahui keindahan kalimat dalam ayat berkenaan, bahkan dia melihat ayat ini adalah satu sambutan, satu respon yang melengkapkan ayat sebelumnya. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan surah Al-Muluk bukan sekadar kita baca kerana fadilat yang sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi sebenarnya ayat Quran ini dia syifa, ya, dia syifa, dia merawat segala masalah yang ada di dalam hati, benak, sanubari jiwa kita semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.